Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung kita punya pengajian di dalam penjelasan kaedah yang ke-10 muka surat 76, iaitu setiap perkara baharu yang tidak ada sebelumnya di dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Topik yang panas ya, panas. Sebahagian daripada masyarakat kita beranggapan bahawa bila kita tegur berkaitan dengan bid'ah ni, bila kita sebut tentang perkataan ini, ya, muhdatsatin, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, seolah-olahnya mereka beranggapan bahawa kita bercakap daripada perkataan kita sendiri, ya, sedangkan apa yang kita sebutkan berkaitan dengan perkara ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit lagi sahih, ya, bukannya bertaraf dhaif, sabit lagi sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita saja-saja nak kata bahawa sesuatu perkara itu bid'ah, ya, perkara yang baharu di dalam agama itu bid'ah, tetapi benda itu telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah diperakui oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sama ada melalui percakapan mereka, perbuatan mereka, ya, sepanjang kehidupan mereka, mereka tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan apa yang telah disuruh dalam agama ataupun perkara yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Jadi perkara ni kena jelas dulu, ya. Perkataan semua bid'ah adalah sesat ataupun perkara yang baharu itu adalah bid'ah, ya, dan bid'ah itu sesat, dan sesat itu masuk neraka. Pertamanya kita kena jelas adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sesuatu melainkan benda yang benar-benar belaka. Adakah boleh kita nak mentakwilkan ini sebagai bid'ah yang disebutkan sebagai dhalalah? Ya, dalam masa yang sama ada juga bid'ah yang hasan, tidak pernah waris Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya dua jenis bid'ah, ya, bid'ah hasanah ataupun bid'ah dhalalah. Adapun yang disebutkan oleh para ulama-ulama, ya, yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i ke Imam Nawawi ke, ya, yang mereka sebut sebagai bid'ah, dan juga dinisbahkan kepada Umar bin Al-Khattab berkaitan dengan solat tarawih secara berjemaah, itu adalah bid'ah dari sudut bahasa sahaja, ya, benda yang baharu pada zaman Umar bin Al-Khattab yang dah lama tak dilakukan, zaman Abu Bakar tak buat, zaman Nabi pun buat secara permulaan sahaja, ya, iaitu bagi solat tarawih ni 3 ataupun 4 hari sajalah, lepas tu tak buat dah. Kemudian zaman Abu Bakar pun tak buat, zaman Umar baru dikumpulkan kembali di masjid, ya, untuk dilakukan secara berjemaah, baru dikatakan, apa nama, Umar kata, sebaik-baik nikmat ataupun maksudnya yang dimaksudkan oleh Umar bin Al-Khattab tu bukannya bid'ah dari sudut istilah, ya,
sebab benda tu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pengertian bid'ah. Bid'ah sama artinya dengan al-ikhtira'u, iaitu sesuatu yang baharu yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara bahasa adalah hal yang baharu dalam agama setelah agama itu sempurna, atau sesuatu yang dibuat setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa kemahuan nafsu dan amal perbuatan. Apabila dikatakan aku membuat bid'ah, artinya melakukan satu ucapan ataupun perbuatan yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, bila dikatakan satu bid'ah hakiki, ya, menunjukkan bahawa perbuatan itu tidak ada contoh sebelumnya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 117, bila Allah menyebutkan badi'us samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi. Maksudnya sebelum daripada Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada contoh, ya, tidak ada langit ataupun bumi yang dicipta sebelum daripada itu. Itu disebut sebagai badi', benda yang baharu. Langit dan bumi itu benda yang baharu yang Allah cipta, yang tidak ada contoh sebelumnya. Dan bid'ah secara istilah memiliki beberapa definisi yang saling melengkapi menurut penjelasan para ulama. Ya. Jadi kalau bid'ah dari sudut bahasa ni benda yang baharu. Kalau dari segi istilah ni ada beberapa ulama yang memberikan definisi bid'ah, antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ya. Lepas tu apa nama, Asy-Syatibi di dalam Al-I'tisam, Abu Aiz Al-Hanafi di dalam Syarah Aqidah Al-Sunnah wal Jamaah, Syarah Aqidah Tahawiyah, ya, yang mana setiap daripada definisi-definisi ini melengkapi di antara satu sama lain. Contohnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan bahawa bid'ah dalam Islam adalah segala apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni yang tidak diperintahkan, baik dalam wujud perintah wajib ataupun bentuk anjuran. Satu yang tidak ada dalam agama, sama ada dalam bentuk benda yang wajib ataupun benda yang sunnah lah, anjuran, sunat. Ya. Bid'ah itu sendiri ada dua macam. Yang pertamanya bid'ah dalam bentuk ucapan dan keyakinan, i'tiqad. Ya, ucapan kita dan keyakinan kita, i'tiqad kita. Ya. Dan yang keduanya bid'ah dalam bentuk perbuatan dan ibadah. Ya. Yang pertama dalam bentuk i'tiqad kita, kalaulah kita percaya dengan sesuatu yang belum ataupun yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita percaya, contohnya kita katalah kita ambil kepada apa nama ayat Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Contohnya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah itu beristiwa di atas arasy, yang mana istiwa itu, ya, tidak pernah diperbincangkan sama ada oleh Nabi dan para sahabat bagaimana kaifiyah istiwa Allah. Ya, semuanya memahami nas ini secara tauqif ataupun kita terima bulat-bulat, sebab kita nak bincang lebih pun tak boleh dah. Jadi kita terima bulat-bulat. Tiba-tiba ada satu pihak, ya, yang dia menafsirkan, kita bukan kata tafsir, dia menukarkan, ya, maksud istiwa ini kepada makna yang lain, yang tak pernah pun disebutkan oleh Nabi, yang tak pernah pun disebutkan oleh para sahabat, dan yang tak pernah disebutkan oleh para imam-imam salaf, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in. Tak pernah sebut. Maka ini juga kita sebutkan sebagai bid'ah dari sudut keyakinan. Sebab tak pernah ada, Nabi tak pernah kata, ya, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun tak pernah sebut, dan para imam salaf pun tak pernah bincang pasal benda ni. Ini juga bid'ah. Dan yang keduanya bid'ah dari sudut perbuatan dan amalan. Ini banyak yang berlaku pada zaman kita ni,
Ya, bid'ah dari sudut perbuatan dan amalan, dan bid'ah dari sudut perbuatan dan amalan ni ada dua pula nanti kita akan bincang. Iaitu yang pertamanya yang bersifat haqiqiyah dan yang keduanya yang bersifat idhafiyah. Sekejap kita akan sentuh. Ya. Jadi bukan sahaja yang kita kata bid'ah ni yang kita dak faham selama ni hanya yang berkaitan dengan ibadah. Tak. Yang berkaitan dengan akidah, kepercayaan juga boleh jadi satu bid'ah, satu benda yang baharu bila tidak ada sebelumnya petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibadah asal mulanya tidak diperbolehkan. Al-aslu fil ibadah al-man'u. Ya. Kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan segala sesuatu selain ibadah asal mulanya diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini disebut oleh Ibn Taymiyah juga. Dia kata al-aslu fil ibadah al-man'u illa ma syarallahu wa rasuluhu. Asal pada setiap ibadah itu semuanya dilarang, semua ditegah, melainkan apa yang Allah dan Nabi syariatkan. Itu berkaitan dengan ibadah. Dan selain daripada ibadah, al-aslu fil asya' al-ibahah. Ya, asal kepada segala sesuatu ialah keharusan, melainkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di dalam urusan ibadah memang tidak ada pilihan untuk kita melainkan terima dan amal sahaja apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita nak mereka cipta satu ibadah yang baru, lalu kita katakan ini daripada Nabi. Ataupun ibadah tu dah ada tetapi kita buat dengan kaifiyah ataupun cara yang berbeza yang seperti mana yang dilakukan oleh oleh Nabi dan para sahabat. Tak boleh juga. Ya, nak reka yang baru pun tak boleh, nak reka kaifiyat sendiri pun tak boleh. Sebab ibadah ini dia tidak kita ketahui hikmahnya, melainkan Allah saja yang tahu kenapa solat tu, puasa itu, haji itu dilakukan ataupun dibuat dengan cara sebegitu dan sebegini. Ya, tak boleh kita kata kita nak reka puasa contohnya daripada terbit fajar sehingga isyak. Tak boleh. Itu bid'ah. Haji tak boleh kita nak tambah satu rukun yang lain. Kita rasa tak cukup. Haji itu memang dah ada, rukunnya dah ada, tapi kita saja tambah satu lagi rukun. Azan, azan kan sudah ada, berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, mimpi tentang azan macam mana kan. Tiba-tiba Syiah nak tambah pula, letak Ali, wa anna aliya waliyullah ka, wa anna ali khalifatullah ke, sebagaimana yang berlaku di negara Iran, Iraq dan lain. Doha di mana? Oman. Qatar. Qatar. Sebab dia sudah ditetapkan kaifiat dia bagaimana. Jadi tidak ada cara untuk kita nak ubah melainkan ikut sahaja. Ya. Adalah yang bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ijma' para ulama salaf berupa ibadah maupun keyakinan, seperti pandangan kalangan Khawarij, Rafidhah, Qadariyah dan Jahmiyah, dan seperti orang yang beribadah dengan tarian dan nyanyian dalam masjid. Yang ini pun dah memang cukup terkenal ataupun dah jadi satu fenomena pula. Ya, bergendang, bertepuk, nyanyian, menari, menari, berpusing dan sebagainya, di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, dengan masjid, dengan tujuan untuk ibadah. Demikian juga mereka yang beribadah dengan cara mencukur janggut. Orang simpan janggut, nipiskan misai, kita simpan misai, janggut pi cukur habis. Ataupun cukur semua, gondoi habis.
Ya. Maka dengan tujuan ibadah, maka itu tidak dikira sebagai ibadah sebab dia berlawanan dengan sunnah. Ya. Mengkonsumsikan ganja dan berbagai bid'ah lain yang dijadikan sebagai ibadah oleh sebahagian golongan yang bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pandangan Ibn Taimiyah. Ya. Imam Asy-Syatibi rahimahullah wafat tahun 790. Ya. Imam Asy-Syatibi ni dia karang kitab Al-I'tisam, ya, cerita tentang bid'ah dan sebagainya secara cukup clear. Ya, dah ada pun terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kan? Boleh beli. Boleh baca. Ya. Apa kata beliau? Al-bid'atu tariqatun min ad-din mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah adalah satu cara ataupun satu jalan dalam agama yang baharu. Ya, tudahi syar'iyyata, yang menyerupai syariat. Seakan-akan bid'ah ni, ya, nak kita bezakan dengan syariah sangat nipis. Sebab kebiasaannya sememangnya orang yang melakukan bid'ah ni dia akan kait dengan ibadah. So kena mengajilah untuk tahu adakah yang kita buat itu betul-betul ibadah yang sunnah ataupun bid'ah. Ya. Menyerupai syariah. Ya, yuqsadu bisuluk, dengan tujuan untuk kita berlebih-lebihan, al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Al-mubalaghah maksudnya kita berlebih-lebihan, ya, dalam kita berta'abbud. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa tak cukup dengan apa yang ada. Ya. Rasa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, rasa macam aku boleh buat lebih lagi. Ya, lalu dia reka ibadah-ibadah yang baru ataupun ditambah terhadap ibadah yang ada dengan beberapa aktiviti yang baru. Itu juga dikatakan sebagai bid'ah. Ungkapan cara baharu dalam agama maksudnya bahawa cara yang dibuat itu disandarkan oleh pembuatnya kepada agama. Tetapi sesungguhnya cara baharu yang dibuat itu tidak ada dasarnya, ya, dalam syariat. Sebab dalam agama terdapat banyak cara, di antaranya ada cara yang berdasarkan pedoman dalam syariah, tetapi juga ada cara yang tidak mempunyai pedoman dalam syariah. Maka cara dalam agama yang termasuk dalam kategori bid'ah adalah apabila cara itu baru dan tidak ada dasarnya dalam syariat. Ya, benda yang baru dibuat-buat yang tidak ada dasarnya dalam syariat dikaitkan dengan syariat ataupun dikaitkan dengan agama. Itu kesimpulannya. Ya. Ungkapan menyerupai syariah sebagai penegasan bahawa sesuatu yang diada-adakan dalam agama itu pada hakikatnya tidak ada dalam syariat. Bahkan bertentangan dengan syariat dari beberapa sisi, seperti mengharuskan cara dan bentuk tertentu yang tidak ada dalam syariat, juga mengharuskan ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada ketentuannya dalam syariat. Ya, dan ungkapan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah adalah pelengkap kepada makna bid'ah. Maksudnya memang orang yang buat bid'ah tu tujuan dia memang untuk berlebih-lebihan dalam urusan ibadah dan agama. Ya, kalau tak dia akan buat mana yang ada ajalah. Tetapi kerana dia buat itu kerana dia rasa benda tu tak cukup, maka dia cipta benda yang baharu, ya, untuk memuaskan hawa nafsu dia. Ya. Memuaskan hawa nafsu. Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali wafat pada tahun 795 Hijrah. Doa akhir tahun awal tahun macam mana tuan-tuan? Apa hukum dia tuan-tuan? Sebelum kita pergi kepada apa nama ni, ada orang tanya saya minggu lepas, dengan kaedah yang dibuat di masjid-masjid apa semua tu, adakah? Ya? Tak ada lah.
baca apa? 3 kali kan? Doa awal tahun, doa akhir tahun. Lepas tu tambah pula kat atas Yasin. Tambah lagi kat atas solat hajat. Di masjid saya minggu lepas di Temerloh. Tapi saya tak buatlah kan. Dia baca doa sebelum, doa selepas. Lepas tu lepas maghrib tu ditambah dengan solat hajat. Lepas solat hajat tu buat Yasin pula. Ya, sempena ketibaan tahun awal Muharram. Ada ke tak ada? Lepas tu ada seorang sahabat kita lah. Dia hantar kepada saya satu doa lah, kan? Doa yang dilakukan oleh Abdullah bin Hisham, dan doa tu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika datang awal bulan yang baharu dan juga tahun baharu. Di dalam Mu'jam Al-Awsat oleh Imam At-Tabarani. Jadi bila dia tanya saya pandangan tentang hadis tu, saya carilah. Ya. Hadis tu berbunyi Allahumma ja'alhu alaina al-amnu wassalamah. Apa nama dia, ada dua lagi, ya. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah bulan ini ataupun tahun ini, ya, ke atas kami keamanan, selamat, dalam keadaan iman dan Islam. Al-iman wal Islam. Dan ada beberapa ni lah, ya. Ada dalam Mu'jam Al-Awsat Imam At-Tabarani, memang ada pun, ya. Cuma hadis itu dibincangkan oleh para ulama hadis, sebahagiannya kata sanadnya dengan sanad yang sahih. Imam Haythami kata dengan sanad yang hasan, dan sebahagian lagi ulama hadis kata hadis tu sanadnya dhaif kerana terdapat perawi yang bernama Rushdan, ya. Jadi sanadnya dhaif. Kemudian saya meneruskan pencarian, kok-koklah ada doa yang dibaca pada awal tahun ataupun awal bulan. Sempena kedatangan bulan baru memang ada, ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wal Islam. Ya Rabbana wa Rabbukallah. Tu hadis hadis yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah di dalam Sahih Ibn Hibban, ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wal Islam, ya. Ya Rabbana wa Rabbaka, ya Rabbana wa Rabbakallah. Lebih kurang macam tu hadis dia, ya. Jadi benda ni berkaitan dengan, maksudnya doa berkaitan dengan awal bulan ataupun awal tahun ni, ya. Setidak-tidaknya kalaulah kita berkata hadis Abdullah bin Hisham tadi, walaupun diperselisihkan sanad dia, ya, kita kata benda ni ada. Dan hadis berkaitan bacaan doa awal bulan juga ada di dalam Sahih Ibn Hibban, hadis yang kedua yang saya sebutkan tadi. Walaupun dibincangkan juga tentang sanad dia, sebab Imam Al-Dhahabi sebutkan di dalam Mizanul I'tidal, dan dia dikritik hadis yang diriwayatkan di dalam yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah ni. Dia kata bahawa Sulaiman bin Sufyan, iaitu salah seorang periwayat di dalam hadis ni, dhaif, dia kata. Ya, tak apalah. Ada, sekiranya ada pun, ya, hadis ni kita tak buat dengan cara yang diperlakukan oleh masyarakat kita. Kalau ada, kita baca, angkat tangan baca lah setiap awal bulan baru, ataupun kalau kita nak ikut hadis Abdullah bin Hisham,
tentang hadis bila tiba awal bulan ataupun awal tahun pun kita angkat tangan, kita baca sajalah. Ya. Jadi kita kena ingat, bid'ah bukan hanya berlaku pada hakiki, pada doa ada ataupun tidak adanya ia. Kalaulah doa tu ada sekalipun tetapi ya dengan cara yang tertentu, kaifiat yang tertentu yang tidak pernah dianjurkan oleh Nabi sallallahu anhum ajma'in dan para imam salaf, maka tetap juga kita kata benda itu sebagai bid'ah. Bila sampai tahun baru hijrah, awal bulan baru, ya, dianjurkan baca doa, tetapi tidak ada kaifiat yang tertentu. Tidak dibuat secara massal, dipanggil ramai-ramai, baca ramai-ramai. Tidak ada contoh. Itu sebabnya kita kena faham. Ya. Sebab sahabat ni bila dia hantar kepada saya ni, dia kata ini hujah bagi mereka yang mengatakan bahawa doa awal tahun dan akhir tahun itu adalah bid'ah. Ini hujah yang kata benda itu bid'ah. Sedangkan yang kita pertikaikan ialah kaifiat pelaksanaan, bukan dari sudut doa itu sendiri. Ialah kalau doa itu adalah apa masalah. Dan tuan-tuan, satu ibadah khusus yang pada waktu tertentu, pada bila sahaja, ya, dan mana tempat pun kita dianjurkan doa, hatta dengan doa yang kita reka cipta sendiri. Ya, doa dia bila-bila masa lepas mayang ke, dalam sujud ke, ya, di padang ke mana, bila-bila masa kita boleh berdoa. Tempat juga tidak ditetapkan, ya, dia ibadah khusus tapi tidak ditetapkan. Cuma bila kita menjadikan satu kaifiat untuk doa tertentu, untuk sambutan hari tertentu, maka di situlah bid'ahnya. Maka di sini dia menjadi bid'ah idhafiyah. Bid'ah yang asalnya benda tu ada tetapi dibuat dengan cara yang berbeza. Idhafi. Kalau bid'ah hakiki, benda tu memang tak ada, direka. Itu dipanggil bid'ah hakiki. Ya. Ibn Rajab Al-Hambali kata, yang dimaksudkan dengan bid'ah adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariah yang mengindikasikan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariah menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai bid'ah. Meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah. Maka setiap orang yang membuat sesuatu lalu nisbahkan kepada ajaran agama, namun tidak memiliki apa-apa landasan dari ajaran agama yang boleh dijadikan sandaran, bererti benda itu adalah bid'ah yang boleh bawa kepada kesesatan. Ya. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah semacam ini. Tak ada bezanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan, ucapan, baik yang lahir ataupun yang batin. Ya. Macam tu. Benda yang dibuat bukan atas dasar landasan agama, bid'ah. Dan bid'ah nak berkata sesat. Dan sesat tempatnya dalam neraka. Adakah bila kita kata kita baca hadis ni kita menyesatkan orang? Tak. Kita memberi peringatan kepada dia bahawa kita memberi peringatan kepada dia tentang apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bid'ah. Ya. Bukan kita menyesatkan dia. Okey, yang seterusnya pembahagian bid'ah. Bid'ah haqiqiyah. Bid'ah haqiqiyah adalah bid'ah yang tidak memiliki dalil sama sekali daripada syar'i, baik daripada kitab Allah dan sunnah ataupun ijma', serta tidak ada dalil yang digunakan oleh para ulama
baik secara umum ataupun secara terperinci. Oleh sebab itu disebut sebagai bid'ah kerana ia merupakan hal yang dibuat dalam perkara agama tanpa contoh yang sebelumnya. Itu bid'ah hakiki, saya sebutkan tadi. Ya, benda yang baru yang tidak ada sebelumnya, sama ada dalam akidah ataupun dalam ibadah, ya, yang tidak ada contoh sebelumnya, kita sebut sebagai bid'ah hakiki. Ya. Di antara contohnya adalah bid'ah perkataan Jahmiyah. Ya, Jahmiyah dia menafikan sifat-sifat Allah. Bid'ahnya Qadariyah. Qadariyah ni apa bid'ah dia, tuan-tuan? Qadariyah dia kata bahawa semua amalan bergantung kepada hamba. Ya, semua dikuasai oleh hamba sendiri. Tak ada kaitan dengan Allah. Itu Qadariyah. Bid'ahnya Murji'ah. Murji'ah dia kata apa? Iman hanya pada ucapan. Dan lainnya yang mereka mengatakan apa-apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Contoh lain adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan hidup kerahiban ataupun kependetaan. Mengadakan perayaan-perayaan tertentu, contohnya macam Maulid Nabi. Kita buat tentulah dengan orang yang buat tu tentulah dengan tujuan nak dapat pahala. Ya, ataupun Isra' Mi'raj dan lain-lainnya. Yang tidak ada dasar dalam agama. Ya. Yang keduanya bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah adalah bid'ah yang mempunyai dua sisi. Yang pertamanya terdapat hubungan dengan dalil, maka dari sisi ini dia bukan bid'ah. Kedua, tidak ada hubungan sama sekali dengan dalil, melainkan seperti apa yang terdapat dalam bid'ah haqiqiyah. Ya. Artinya ditinjau dari satu sisi ia adalah sunnah, kerana ada dalam Al-Quran dan ada dalam sunnah. Ya. Namun ditinjau dari sisi yang lain, ada benda-benda baharu yang ditambah ataupun yang dikurangkan. Biasa ditambahlah bid'ah ni. Ya, jangan sangat yang dikurangkan. Ya, ditambah. Ya, berdasarkan kepada syubhah. Maksudnya pandangan sendiri, ya, apa yang disebutkan oleh nenek moyang, ya. Tok nenek kita buat, ya, takkan kita tak boleh buat. Ya. Contoh macam kenduri tahlil doa selamat tu bukan sahaja kita yang kata itu bid'ah. Ya, ulama-ulama Syafi'iyah juga. Di dalam kitab-kitab Jawi lama pun ada menyebutkan tentang bid'ahnya. Kenduri tahlil doa selamat tu. Ya. Talqin contohnya. Benda-benda yang biasa ni kan. Ya. Adakah kita kata bila talqin tu apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Kita mentalqinkan orang yang nak mati, yang dalam sakaratul maut. Tapi bila kita mentalqinkan orang yang hidup, orang yang mati dikubur, maka cara itu tidak pernah dibuat. Ya. Puasa awal Rajab, ya, pernah saya sebut hari itu, di sebelah Kedah sana. Ya, sebelum sampainya bulan Rajab, ada tak guru mai masjid, dia bawa satu cerita Nabi Isa dengan apa nama umat Nabi Isa yang umur panjang. Ya. Lalu dia kaitkan dengan puasa pada 1 Rajab. Puasa khusus ini yang dikatakan sebagai bid'ah. Tidak ada. Kalaulah 1 Rajab itu jatuh pada hari Isnin dan Khamis, ataupun kita nak buat tanpa kita kaitkan maksudnya secara khusus dengan urusan dengan agama, tak ada masalah. Tapi ini kita kaitkan, kita kata puasa pada 1 Rajab ini, ya, ada fadilat-fadilat yang tertentu. Ya, kaifiatnya puasalah, ya, dengan cara-cara, maksudnya ada fadilat-fadilat yang tertentu, tapi tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka di situlah bid'ah. Walaupun puasa itu asalnya adalah sunnah.
Okey. Atas dasar ini maka bid'ah hakiki lebih besar dosanya kerana dilakukan langsung oleh pelakunya tanpa perantara sebagai pelanggaran murni dan sangat jelas telah keluar daripada syariat. Ya, bid'ah hakiki ini tidak ada dasarnya di dalam Islam. Ya, benda yang memang betul-betul direka. Tunggu sana, Azan. Okey, kita sambung. Atas dasar ini maka bid'ah hakiki lebih besar dosanya kerana dilakukan langsung oleh pelakunya tanpa perantara sebagai pelanggaran murni dan sangat jelas telah keluar daripada syariah. Seperti ucapan kaum Qadariyah yang menyatakan baik dan buruk itu adalah berdasarkan akal manusia, ya, mengingkari hadis ahad sebagai hujjah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah juga, ya, mengingkari adanya ijma', mengingkari haramnya khamar, arak, ya, mengatakan bahawa para imam adalah maksum, ini Syiah, ya, dan hal-hal yang lain, ya, yang tidak pernah ada dasarnya, tak pernah disebut, ya, maka ini juga dikatakan bid'ah dari sudut akidah, ya. Dan bid'ah ini adalah bid'ah hakiki, ya. Baru ni kecoh kes apa nama, I want to touch a dog, ya, bid'ah kan tuan-tuan. Kempen nak pegang anjing, sampai ada yang kata keluar daripada akidah Sunnah wal Jamaah, ya, macam-macam lah. Ada sampai penganjur tu kena ugut bunuh dan sebagainya, ya, dituduh keluar daripada akidah Islam, ya. Betul ke keluar daripada akidah Islam hanya kerana pegang anjing? Ya, kalau kita pegang dengan mazhab Syafi'i sekalipun dengan mengambil kira bahawa anjing itu sebagai najis, pegang najis dosa ajalah, itu sajalah. Tapi kalau kita pegang kepada selain daripada mazhab Syafi'i, tambah pula mazhab Malik, maka tidak ada apa-apa. Cuma
kaedah yang dilakukan oleh penganjur itu bertentangan dengan uruf. Itu saja. Ya. Uruf masyarakat, benda tu pelik. Ya, benda tu pelik. Kan Nabi tak bagi buat benda-benda yang pelik. Pakai pakaian yang begitu menonjol. Kan? Maka benda yang berkaitan dengan kempen pegang anjing dan sebagainya, kemudian ada pula orang kita yang peluk anjing dan sebagainya, senyum, siap buat peace dan sebagainya kan. Maka benda ni benda yang dianggap melampau dalam masyarakat. Tak perlu pun buat benda tu. Ya. Kalau katalah kita nak buat kempen kesedaran untuk ihsan kepada binatang, tak perlu pun kepada pegang anjing. Ya, tak pernah dianjurkan oleh sama ada Al-Quran ataupun sunnah. Nabi tak buat, confirm. Ya, dan tidak pernah juga dilakukan oleh para sahabat. Cuma adakah benda itu salah sehingga membatalkan akidah, sehingga keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Tidak. Cuma kalau tak buat itu pun tak ada masalah pun. Ya. Dan dalam isu ni, orang yang menuduh secara ghulu itu lebih berbahaya daripada orang yang buat program ni. Ya. Yang tuduh secara ghulu, secara melampaui batas kepada penganjur, kepada orang yang pegang anjing itu lebih berbahaya daripada orang yang pegang anjing itu sendiri. Ya. Jadi benda tu memang kalau tanya kita memang tak setuju. Ya. Terhadap penganjur, dan kalau saya diberi peluang pun nak pegang, memang saya takkan pegang punya anjing. Walaupun nak pegang pun. Tak ada kerja pergi pegang anjing. Ya. Dan dia bukannya satu binatang yang dijadikan bagi orang Islam lah, yang dijadikan sebagai binatang peliharaan yang boleh bawa masuk rumah berdasarkan hadis Aisyah kan. Tentang malaikat tak masuk dalam rumah dan sebagainya. Ya, pahala kurang satu qiraat. Ya, maksudnya kita tak boleh bela anjing dalam rumah pun. Tapi tak bermakna kita tak bermakna kita boleh buat zalim pada anjing. Ya, ataupun menganggap dia sebagai makhluk yang berbeza, jijik, berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, maka ihsan kepada binatang itu merangkumi ihsan kita kepada anjing. Anjing sepit kita bantu, anjing haus kita bagi minum dan sebagainya. Tapi tak perlulah sampai kepada buat satu kempen I want to touch a dog. Itu kita punya pandangan kita. Ya. Bila kait dengan politik pula lagi melampau. Kait pula dengan parti politik tertentu ni lagi melampau lah. Bagi fatwa, bagi pandangan berdasarkan hawa nafsu. Ya. Jadi lagi teruk. Ya. Okey. Hukum bid'ah dalam agama Islam. Sesungguhnya agama Islam sudah sempurna setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kena yakin betul-betul Nabi ini telah menyampaikan risalah sepenuhnya. Tidak ada satu pun yang Nabi sembunyikan ataupun Nabi tertinggal. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanahnya dan menasihati ummahnya. Kewajipan seluruh umat adalah mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mereka bid'ah ni seolah-olahnya dia nak kata bahawa syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lengkap. Sehingga kan perlu ada penambahan-penambahan tertentu. Dia buat dengan cara-cara yang berbeza dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah kepada pembuat-pembuat bid'ah, ahlul bid'ah.
Dia rasa tak cukup dengan apa yang Nabi SAW buat berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih ataupun hasan. Maka dia rekanya satu benda yang baru. Ya. Jadi itu kita punya i'tiqad kita, pegangan kita. Nabi SAW diutuskan untuk menyampaikan risalah wahyu, dan dia telah menyampaikan risalah wahyu itu seluruhnya. Ya. Dan tidak diragukan lagi bahawa setiap bid'ah dalam agama adalah sesat dan haram berdasarkan sabda Nabi SAW, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, Ahmad dan lain-lain, ya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kalian, ya, dengan benda-benda baharu yang diadakan dalam agama, sebab benda baharu yang diadakan dalam agama itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Ya, dan Nabi SAW sebut lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Nabi kata, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Siapa yang mereka cipta satu benda di dalam urusan agama kami, ma laysa minhu, yang tidak ada padanya, tidak ada dalam urusan agama, fawarad, maka yang demikian itu adalah tertolak. Clear cut orang kata. Ya. Kedua hadis ini menunjukkan bahawa perkara baru yang dibuat-buat dalam agama adalah bid'ah, dan bid'ah itu sesat dan tertolak, dan bid'ah dalam agama itu diharamkan. Namun tingkat keharamannya berbeza tergantung jenis bid'ah itu sendiri. Dan bid'ah yang paling besar tentulah bid'ah dalam soal akidah. Mereka cipta dalam bab akidah, ya, bagi tafsiran ataupun takwilan sendiri tentang Allah dan sifat-sifatnya. Ini bid'ah. Ya, ini bid'ah yang besar, sebab benda ni Allah, kita cerita tentang Allah, benda yang kita tak tahu. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kita memperkatakan tentang Allah benda yang kita tak tahu. Ini salah satu daripada tingkatan ataupun salah satu daripada dosa-dosa besar selain daripada syirik, selain daripada buat zina ataupun benda-benda yang melampaui batas, dan selain daripada melakukan dosa-dosa besar. Kalau dalam ayat tu dia letak tingkatan yang nombor 4. Dia letak bawah sekali, tetapi nak menunjukkan bahawa yang itulah yang lebih besar dosanya berbanding yang lain. Ya, berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya. Adapun bid'ah yang menyebabkan kekufuran seperti bertawaf keliling kubur untuk mendekatkan diri kepada para penghuninya, ya, mempersembahkan sembelihan dan nazar kepada kuburan-kuburan itu, berdoa kepada mereka, iaitu berdoa kepada orang yang ada dalam kubur, ya, meminta keselamatan kepada mereka, ataupun minta supaya mereka pula tolong doakan kita di hadapan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh tarikat-tarikat sufi. Ya, pi ke Singapura contohnya, makam Habib Nuh, kan, pi ramai-ramai, lepas tu minta kepada Habib Nuh itu, ya, supaya mendoakan kepada kita yang masih hidup, ya. Ataupun biasanya yang lebih hulu lagi, depa buat satu bangunan, ya, yang di dalamnya ada makam-makam orang-orang soleh, kemudian depa solat di sekitar tu. Maka benda ini merupakan bid'ah yang sangat-sangat menyesatkan. Ya. Ini bukan ziarah kubur. Ini kita minta kepada si mati benda yang dia tak mampu nak buat. Ya, dan boleh membawa kepada syirik akbar. Sebab sepatutnya sebagai seorang muslim, kita meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita minta kepada selain makhluk, terutamanya kepada orang yang telah mati. Ya.
ya, kubur dia letak gambar, ya, dia letakkan bunga-bunga, ya. Ajaran apa ni? Nak kata ajaran Islam bukan daripada ajaran Islam, ya. Lepas tu dia berkait pula dengan Masjid Nabi, kan? Masjid Nabi buat dalam apa nama makam Nabi, bukan Masjid Nabi. Makam Nabi dibuat dalam masjid. Orang ni mesti tak baca sejarah. Ya, orang yang kaitkan apa yang dia perbuat, bina kuburan, bina apa nama tempat binaan di atas kuburan, ya, kemudian dia perkaitkan dengan Masjid Nabi. Orang ni orang yang tak baca sejarah. Ya. Dia apa tak tahu ke yang makam Nabi itu dikebumikan di dalam rumah Aisyah. Rumah Aisyah dengan Masjid Nabi memang sebelah aja. Ya. Sebab itu dalam satu hadis berkaitan dengan i'tikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi bila sampai kepada 10 malam yang terakhir ni, jadi Nabi dia i'tikaf di dalam masjid. Ya. Dan bila dia dan kadang-kadang Nabi dia tak nak masuk rumah dia suar kepala dia, ya. Suar kepala dia ke pintu rumah Aisyah, dan kemudian Aisyah sisir rambut dia. Maksudnya menunjukkan begitu dekatnya rumah Nabi dengan Masjid Nabi. Dan pembinaan makam Nabi di dalam masjid itu bukan atas kerelaan para sahabat. Ya, sebab ia dilakukan oleh zaman tahun lebih kurang 88 hingga 98 Hijrah. Ya. Ketika itu sahabat Nabi yang terakhir yang meninggal dunia di Madinah ialah Jabir bin Abdullah. Tak ada sahabat di Madinah waktu tu. Jadi yang ada pada waktu tu ialah tabi'in. Ya, kemudian dibina dibesarkan masjid, bukannya dibina apa nama bangunan untuk makam Nabi. Dibesarkan masjid sehingga makam Nabi itu juga berada di dalam kawasan masjid. Ya, dan perkara itu tidak dipersetujui oleh sahabat yang lain, yang mana yang mereka tahu yang berada di negeri-negeri lain satu, dan tidak dipersetujui oleh para tabi'in besar pada waktu itu. Sa'id ibn Musayyib tak setuju pun. Ya, maksudnya benda tu berlaku pada zaman sahabat sudah tidak ada, sudah wafat, sudah habis di Madinah. Berlaku pada zaman tabi'in, ya, dan benda itu tidak dipersetujui oleh sahabat yang hidup dan juga para tabi'in yang ada pada waktu itu. Dan mereka mengatakan bahawa itu merupakan satu kesilapan yang dilakukan oleh Malik bin Marwan, tak silap saya, ya, nama pemerintah tu, ya. Jadi mereka tak setuju. Dan sampai kepada sekarang ni pun terus dibesar sehingga kan memang kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, memang kubur ataupun makam Nabi memang berada di dalam kawasan masjid. Cumanya mereka, pihak pemerintah Saudi, dia buat satu macam segitiga. Maksudnya dia buat dinding dan berbentuk segitiga supaya dalam keadaan macam mana pun orang yang solat di Masjid Nabi dia tidak menghadap ke arah kubur. Itu yang saya baca dan saya faham. Dia buat dalam bentuk segitiga. Makam Nabi itu bukan dalam keadaan bahawa bila solat tidak menghadap ke arah makam. Dan berkaitan dengan masjid, makam Nabi yang berada dalam masjid ni, ya, ijma' ulama kata memang dia terkeluar daripada perkara yang kita bincangkan, iaitu berkaitan dengan membina ataupun makam di dalam masjid ni. Sebab kelebihan solat di Masjid Nabi itu telah disebutkan di dalam hadis clear, ya. Satu solat di masjidku sama dengan 1000 solat di masjid yang lain, kan? Ya, itu benda yang clear. Jadi dia
Dia bukan berlaku secara atas kerelaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga tidak berlaku atas kerelaan tabi'in yang masih hidup pada waktu itu. Dan mereka para ulama bila bincang-bincang memang mengakui bahawa itu adalah kesilapan yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu. Benda tu tak boleh nak ubah dah. Tapi yang kita dok saja-saja membina bangunan bagi orang-orang yang soleh dan sebagainya, maka itu memang ada hadis-hadis yang sangat clear ya tentang larangan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, larangan membina bangunan-bangunan di atas kubur ya. Jadi atas dasar apa lagi orang-orang yang buat tu bila ada larangan yang cukup clear, atas dasar apa lagi mereka melakukan perkara ni? Atas rukhsah apa lagi? Keringanan apa lagi yang mereka nak? Melainkan mereka buat berdasarkan hawa nafsu. Di Yaman cukup banyak, kan? Yaman tempat itulah Tok Guru Sufi itu kan, apa nama di Malaysia ada sikit kan ya, tak besar Pulau Besar, Pulau Besar Melaka kan. Di Singapura itulah Habib Noh tu ya, saban tahun ya ada lawatan-lawatan daripada tarekat-tarekat sufi ya yang berdoa, yang minta kepada Habib Noh dan sebagainya ya. Nanti ada di belakang ni tentang karamah para wali ya dan sebagainya ya, yang kita insya-Allah kita akan sentuh. Ada juga bid'ah yang menjadi sarana kemusyrikan seperti mendirikan bangunan di atas kubur, solat dan berdoa di atas kubur, dan mengkhususkan ibadah di sisi kubur. Ada juga perbuatan bid'ah yang bernilai maksiat seperti bid'ah ya saja-saja nak membujang, yakni untuk menghindari pernikahan saja kan, tak mau menikah ya. Puasa sambil berdiri di terik panas matahari, ini pun pernah berlaku pada zaman sahabat, pada zaman Nabi ya, tentang orang yang nazar puasa kemudian Nabi suruh dia duduk tempat teduh ya, dia duduk tempat teduh mengembiri kemaluan sama ada lelaki ataupun perempuan saja nak mengembiri kemaluan, tak pernah dia buat ataupun tak pernah dianjurkan pun ya. Kita bukan, Islam bukannya menyekat hawa nafsu, Islam mengawal hawa nafsu ya. Inginkan kepada syahwat itu fitrah semua orang, lelaki ataupun perempuan memang nak kepada syahwat. Tapi bagaimana kita nak menyalurkan syahwat, itu yang dianjurkan oleh Islam. Sebab itu dia berikan seorang lelaki menikah 2, 3 atau 4 je lah. Boleh nikah sampai 4 bagi yang ada kemampuan ya. Itu cara dalam Islam untuk nak mengawal hawa nafsu. Jadi tidak disekat. Dan Ahlussunnah telah sepakat tentang wajibnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih, iaitu 3 generasi yang terbaik, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka adalah sebaik-baik manusia. Dan mereka juga sepakat tentang haramnya bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan kebinasaan, dan tidak ada dalam Islam bid'ah yang hasanah ataupun bid'ah yang baik. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kata, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nas hasanatan. Bid'ah semuanya sesat walaupun dipandang baik oleh manusia. Itu kata Ibnu Umar. Imam Sufyan Ats-Tsauri kata, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyati wal ma'siyati yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Ya, bid'ah lebih dicintai oleh iblis dan syaitan daripada maksiat. Sebab apa? Sebab orang pelaku-pelaku maksiat dia tahu dia buat maksiat, dan dia tahu bila masanya dia nak bertaubat.
Pelaku-pelaku bid'ah, dia tak tahu benda tu maksiat ataupun benda tu dosa. Maka bila dia tak tahu benda tu dosa, macam mana dia nak bertaubat? Taubat pun dalam keadaan dia masih melakukan benda-benda bid'ah. Sebab dia tak tahu. Cuma tak bolehlah kita kata sebahagian daripada asatidz kita ni pun keras juga kan. Duk kata minum arak lebih bagus daripada buat benda maksiat dan sebagainya. Benda-benda tu tak payah sebut pun tak apa. Zina lebih bagus daripada maksiat. Minum arak disebut kan. Dengan sengaja untuk menimbulkan provokasi. Ya, tak payah sebut pun orang tahu. Ya, benda-benda yang keras macam tu yang menyebabkan dakwah kita tersekat. Cukup saja kita beritahu secara umum. Ya, cukup kita beritahu secara umum, tak payah kita buat ayat-ayat provokasi yang menyebabkan menjadi fitnah kepada dakwah sunnah. Ya. Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, beliau adalah Imam Al-Sunnah wal Jamaah pada zamannya. Ya, satu zaman dengan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ya, Imam Al-Barbahari ini satu zaman dengan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Katanya, jauhilah setiap perkara bid'ah sekecil apapun, kerana bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Demikian pula kebid'ahan yang terjadi pada umat ini berasal dari perkara yang kecil dan remeh. Benda yang dia anggap kecil dan remeh. Alah takkanlah nak buat kenduri, nak doa untuk mak bapak kan, kenduri doa tahlil takkan tak boleh kot kan. Benda ni baik, benda dia anggap kecil dan remeh. Tapi akhirnya bila dia buat secara berterusan, ya, maka benda ni dah jadi besar. Ya. Demikian pula bid'ah yang terjadi. Lalu mengikat hati mereka sehingga susah untuk keluar daripada jeratan dan akhirnya mendarah daging lalu diyakini sebagai agama. Tanpa disedari, pelan-pelan mereka telah menyelisihi jalan lurus dan keluar daripada Islam. Dan seorang Muslim yang berakal wajib menjauhkan semua perkara bid'ah, kerana bid'ah sangat berbahaya. Dan bid'ah merosakkan akal, merosakkan hati, merosakkan agama, dan bid'ah memang menyebabkan perpecahan. Memang menyebabkan perpecahan. Tak usah duk katalah. Di antara orang yang mempertahankan sunnah dengan orang yang melakukan bid'ah memang akan berpecah. Tak boleh nak buat macam mana dah. Memang akan berpecah. Cuma kewajipan kita adalah kita istiqamah di dalam sunnah satu, dan istiqamah di dalam menyampaikan benda yang benar, sunnah dan Al-Quran dan sunnah. Istiqamah. Ya. Orang nak kata apa pun katalah. Ya, tak apalah nak kata pun katalah. Sebab bagi kita berjuang bukan untuk nak dapat sanjungan manusia ataupun kata-kata baik daripada manusia. Ya, kita berjuang untuk nak dapat sanjungan daripada Allah. Ya, kita berjuang kerana kita nak Allah redha kepada kita dan kurniakan kepada kita syurga. Jadi orang nak kata apa katalah. Cuma kita lakukan dakwah, ya, menyeru kepada sunnah ni secara berhikmah. Nak berjidal boleh jidal juga. Jidal ni kita berhujah, berdebat juga secara hikmah. Ya. Jangan kita melampaui batas. Sehingga akhirnya orang tolak dakwah sunnah. Orang tak suka kepada dakwah kita, dan lalas memang orang akan label. Dan bila masuk labeling, lagilah susah kita nak buat kerja dakwah kita. Ya. Jadi mudah-mudahan, ya, sedikit perkongsian tentang bid'ah, perkara-perkara ataupun kaedah yang ke-10, penjelasan kepada kaedah yang 10, iaitu tentang setiap perkara baharu yang tidak ada sebelumnya di dalam agama adalah bid'ah,
dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka ini ya dapat kita jadikan sebagai panduan kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang kita buat. Kerja buat kita di atas muka bumi ini. Ya. Sekadar itu saja untuk malam ni. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu lemah dari saya. Apapun kebaikan dan keburukan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.